السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين التوابين المتطهرين المقبولين عندك يا رب العالمين. واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, para pegawai Masjid Aisyah, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para guru, ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah sudi untuk memandang kita dengan pandangan belas kasihannya, lalu Allah menurunkan rahmat serta keampunannya pada kita semua. Allahumma amin. Nombor satu, mari kita niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Keduanya, tuan-puan, saya menggantikan tempat ayahanda saya Syekh Yusuf Ahmad. Bapa saya operation awal bulan hari tu, dapat cuti tak pergi kerja tu, dapat cuti MC tu sampai 31 hari bulan. Masih lagi dalam proses untuk recovery luka, pembedahan appendix, belah perut lah. Bahagian orang kata bapa saya bersalin, saya belah perut kan, tapi kira-kira tu bukanlah bersalin lah kan, belah perut tu appendix, tuan-puan, dalam masih lagi dalam proses penyembuhan. Baik, dengan rahmat Allah, dengan doa tuan-puan, insya-Allah bapa saya mai Langkawi untuk bersama dengan tuan-puan bulan depan. Khair. Ibu ayah sekalian, mana-mana kerajaan dalam sejarah, tidak ada satu pun kerajaan Islam melainkan pasti akan ada musuh daripada dalam. Kita panggil musuh dalam selimut, api dalam sekam, duri dalam daging. Seperti mana yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah yang dihadapi oleh Khulafa ar-Rasyidin yang 4, kemudian kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun, Nabi punya musuh ni senang nak tahu. Sebab musuh Nabi terang-terangan kafir depan Nabi SAW. Terang-terangan bermusuh depan Nabi SAW. Berbeza dengan musuh Nabi bila Nabi jadi presiden kota Madinah. Bila Nabi jadi presiden kota Madinah, musuh Nabi susah sikit nak tahu. Sebab musuh Nabi SAW di kota Madinah tu, tuan-puan, pakaian mereka seperti pakaian sahabat Nabi. Mereka pakai jubah, mereka pakai serban, mereka pakai baju teluk belanga, mereka pakai pelekat, mereka main masjid. Namanya orang-orang munafik. Depan Nabi cakap baik-baik, depan Nabi pijak semut pun tak mati, depan Nabi tak pernah kutuk Nabi, depan Nabi merayu, depan Nabi itu mereka ni, tuan-puan, salam dua muka, pura-pura di hadapan Rasulullah. Tapi di dalam hati mereka menyembunyikan kebencian yang begitu tinggi dan besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi di Madinah susah sikitlah nak kenal. Sebab pakaian mereka sama macam pakaian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam masjid, sembahyang belakang Nabi, berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi perang apa semua, tuan-puan. Puasa dengan Nabi, konon-konon ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi duk kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai satu tahap plan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kita masih lagi berada di dalam bulan Rajab. Ada satu peristiwa yang penting di sisi umat Islam yang berlaku dalam bulan Rajab selain daripada Isra dan juga Mi'raj. Selalunya bulan Rajab ni Isra Mi'raj lah kita akan sembang. Tapi ada satu lagi peristiwa penting, tuan-puan.
namanya peperangan Tabuk. Perang Tabuk ini, kata ulama, perang Tabuk adalah perang yang memalukan Rom. Perang Tabuk adalah perang pemisah di antara mukmin dan kafir. Perang Tabuk ialah perang pemisah di antara mukmin dan munafik. Dan waktu perang Tabuk, tuan-puan, pekung di dada orang-orang munafik ni terbuka. Mereka kantoi kemunafikan mereka, kepura-puraan mereka, ketalam dua mukaan mereka. Waktu perang Tabuk inilah mereka betul-betul kemuncak memusuhi Nabi SAW, sehingga sebahagian daripada mereka merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Perang Tabuk ni berlaku tahun yang ke-9. Waktu itu musim panas, bulan Rejab, tuan-puan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Tabuk ni, di antara ayat yang turun tentang munafik. Munafik ni dahsyatlah. Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan turun satu ayat. Allah buat turun banyak ayat. Bahkan Allah buat turun satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Surah puak-puak munafik. Punya dahsyat puak munafik ni, tuan-puan. Ibu ayah sekalian, ada satu ayat daripada surah Surah At-Taubah, ayat yang ke-74. Ayatnya bunyi gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu wahai Nabi Muhammad. Padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, iaitu mereka ingin membunuhmu wahai Nabi Muhammad. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah memberikan kesenangan kepada mereka dan Rasulnya dari limpah kurnianya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Dan jika mereka itu ingkar, Allah akan menyiksa mereka dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak akan mendapat apa sesiapa pun di muka bumi ini untuk menjadi pelindung dan penolong mereka. Ibu ayah sekalian, ayat ni turun kepada satu orang munafik namanya Al-Julas ibn Suwaid. Al-Julas bin Suwaid ini, dia sahabat Nabi pada asalnya. Dia ni asal orang baik. Dia ini adalah bapa tiri kepada Sayyidina Umair ibn Sa'ad. Ada satu orang, tuan-puan, budak. Satu orang budak, umur dia lebih kurang 9 tahun, 10 tahun. Dia ini semayang selalu belakang Nabi SAW. Budak baik. Namanya Umair ibn Sa'ad ibn Ubaid al-Ansari. Kehidupan dia, Umair ni sama macam kehidupan budak-budak yang lain. Sampai satu ketika ayah kandung dia nama Sa'ad ibn Ubaid, sahabat Nabi juga, meninggal dunia di dalam peperangan Uhud, mati syahid. Bila mati syahid, tuan-puan, ayah dia jatuh miskin. Sebab mak dia tak kerja, yang kerja ayah dia, yang cari pendapatan untuk keluarga ayah dia. Bila ayah dia meninggal, dia jatuh miskin. Tetapi kemiskinannya itu tidak lama. Selepas ibunya menikah dengan satu orang lelaki kaya kota Madinah. Nama lelaki kaya tu Al-Julas ibn Suwaid. Pada awal-awal perkahwinan mereka, kehidupan Sayyidina Umar sebagai anak tiri, dia tu rasa bahagia walaupun dia anak tiri. Pak dia meninggal dalam perang Uhud, mak dia menikah dengan Julas bapa tiri. Walaupun Julas itu bapa tiri, tapi dia tak rasa macam bapa tiri. Sebab Al-Julas menumpahkan kasih sayang selayaknya seorang bapa kepada anak. Al-Julas ni selalu bawa Umair mai ke Masjid An-Nabawi. Al-Julas ni ajak Umair sekian. Kasih sayang yang diturunkan daripada Julas kepada Umair, si budak kecil ini, bukan kasih sayang seorang bapa tiri lagi dah, macam bapa sendiri. Itu tuan-puan.
Umair rasa seronok saja. Sampailah tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah ni tuan-puan, berlaku peperangan Tabuk. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW waktu perang Tabuk, Nabi ubah strategi peperangan Nabi. Nabi SAW punya adat, strategi perang Nabi SAW, tuan-puan, Nabi tak pernah bagi tahu dekat lokasi mana kita nak pergi perang. Kecuali dua perang ni saja. Satu perang Khaybar tahun ke-7, dua perang Tabuk tahun ke-9. Waktu perang Khaybar tahun ke-7 tu Nabi bagi tahu kita nak pergi serang Khaybar. Waktu perang Tabuk pun Nabi bagi tahu, aku nak pergi serang Tabuk, siapa nak ikut jom. Itu strategi perang Nabi pada kali ini. Nabi bagi tahu, tuan-puan. Tujuan Nabi bagi tahu ialah untuk umat Islam mempersiapkan diri mereka. Tentera Islam buat persiapan yang lebih mantap. Sebelum ni Nabi tak bagi tahu, tuan-puan. Nak pergi Badar ke, nak pergi mana ke, Nabi tak bagi tahu. Tentera-tentera Islam bawa kelengkapan perang, hanya bersedia saja. Sampai di tempat tu berhenti, kita perang. Perang-perang sebelum ini Nabi SAW hanya bagi tahu komando kanan Nabi saja. Pejuang-pejuang kanan Nabi SAW saja yang tahu. Beberapa orang saja yang tahu tempat mana kita nak pergi. Tapi perang Tabuk dan perang Khaybar lain. Nabi bagi tahu terus, kita nak pergi Tabuk. Tujuan Nabi nak bagi tahu tu, tuan-puan, kenapa Nabi bagi tahu perang Tabuk, lokasi kita nak pergi serang ni? Sebab Tabuk ni jauh. Bila jauh, perlukan persiapan yang lebih mantap, perlukan kos yang lebih tinggi, makanannya, minumannya, tuan-puan kan. Jadi jauh. Bila jauh ni, kira-kira banyak benda nak kena fikir. Duit kena tinggal banyak sikit dekat isteri, dekat anak yang kita tinggal di Madinah ni. Kalau kita nak pergi perang tu, ibu ayah sekalian, perang Tabuk ni pula bukan satu perang yang mudah. Sebab perang Tabuk, dalam sejarah perang Tabuk, kerajaan Islam melawan kerajaan Rom. Rom, tuan-puan, kerajaan yang begitu lama, kerajaan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah buat nama surah Ar-Rum. Empire yang begitu besar, yang menguasai separuh daripada dunia. Yang menyaingi Empire Rom adalah Empire Parsi. Dua empire yang besar. Rom pula, tuan-tuan, waktu itu dikuasai oleh Raja Hercules. Rom telah pun menyediakan lebih kurang 40,000 bala tentera nak serang kerajaan Islam Madinah daripada Tabuk. Tabuk ni, dia hari ni, tuan-tuan, Tabuk ini berada di sempadan Saudi dan juga Jordan. Tabuk hari ni dia wilayah Saudi lah. Wilayah Saudi dia duduk utara, Jordan kat atas, Saudi kat sini, dia duduk tengah-tengah situlah sempadan Tabuk. Dulu zaman Nabi SAW, Tabuk tu bukan di bawah jajah kuasa Nabi, tapi Tabuk itu berada di bawah jajahan kuasa Rom. Dan Tabuk adalah kota pemerintahan Rom. Istana Raja Hercules berada dekat Tabuk. Nabi SAW sebelum daripada Rom nak main serang, Nabi nak pergi serang dulu. Tuan-puan sekalian, Rom dah bersedia dengan 40,000 bala tentera. Nabi kumpul tentera Nabi itu ada 30,000 Muhajirin, Ansar, dan juga kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam pada tahun yang ke-8, peperangan Hunain. Perang Tabuk ni tahun ke-9. Itu kekuatan Rasulullah SAW. Bila Nabi umum, tuan-puan, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka menggerakkan tenaga mereka, mereka menggerakkan tangan mereka, khidmat mereka daripada sudut harta mereka. Sebab jihad ini tak mesti melalui diri, jihad juga ada jihad melalui harta. Jahadu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta kalian, dengan diri kalian. Jadi jihad dengan harta pun ada. Sahabat-sahabat Nabi SAW pakat mai untuk sumbang, tuan-puan, untuk nak bagi cukup kos, nak beli makan, nak beli minum ni, bekalan tentera, nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauhnya 626 km. Ataupun satu pendapat lain 623 km. Satu pendapat lain 778 km. Satu pendapat lain 1000 km lebih. Daripada Perlis sampai ke Johor, tuan-puan. Bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta. Kalau naik kereta, tuan-puan, 5 jam 59 minit tanpa berhenti R&R, tanpa berhenti buah minyak, tanpa berhenti kencing berak, tanpa berhenti makan minum. 6 jam boleh pergi lah. Itu, tuan-puan, naik kereta ada aircon. Nabi SAW
Daripada Perlis sampai ke Johor, di bawah teriknya matahari, keringnya padang pasir, malamnya sejuk. Nak tempuh perjalanan jauh begitu tuan-puan. Jadi perlu kos yang tinggi. Jauh satu Tabuk ni. Yang kedua, Nabi SAW baru balik daripada perang dengan Taif. Kerajaan Islam baru balik daripada perang Taif. Tentera-tentera Islam masih lagi keletihan. Tiba-tiba Allah buat turun wahyu, Nabi SAW tabuk. Tuan-puan, yang ketiga, waktu itu musim panas. Waktu tu musim panas. Bila musim panas ni susah. Musim panas di negara Arab bukan macam musim panas di Langkawi. Langkawi ni pun panas dah daripada Lutsan. Saya sebelum ni dulu Lutsan, rasa panas juga. Tapi mai Langkawi lagi rasa macam panas lagi. Di zaman Nabi SAW, tuan-puan, waktu tu bukan hanya Tabuk, Madinah pun ada 4 musim. Kalau Tabuk lagilah ekstrim, dia punya musim sejuk dia ada salji. Di Madinah tak ada salji. Tapi kira-kira tuan-tuan, di negara Arab sana, kalau kata main musim panas, dia boleh cecah 52 darjah Celsius, 50 lebih. Pecah telur. Kalau pecah telur tu atas-atas tu boleh masak telur tu. Panas betul-betul tuan-tuan. Bila musim panas, ibu ayah sekalian, susahlah tentera Islam ni kira-kira ujian kepada mereka. Nak kena keluar tu musim panas. Kita kalau panas ni di Langkawi 35, 36, 37 darjah Celsius. Kita pun segan. Nak pergi makan kenduri ke? Nak pergi buat kerja bertukang kat luar ke? Ni Nabi SAW ajak pergi perang. Ui, susah tu. Puan-puan, di antara kesusahan peperangan Tabuk lagi ialah perang Tabuk ini boyah sekalian, bukan hanya dia jauh, bukan hanya bawa balik perang Taif, bukan hanya panas. Waktu tu pula Nabi ajak pergi perang, waktu itu kurma nak masak dah. Dah nak sampai musim tuai kurma, depa nak petik kurma dah. Dan kurma ini penting di sisi masyarakat Arab Madinah, orang-orang kaya Madinah. Selain daripada perniagaan mereka tuan-puan, mereka juga kaya dengan hasil sumber bumi mereka, iaitu kurma. Jualan kurma Madinah tu bukan hanya bersifat domestik dalam Madinah, international mereka jual. Orang-orang Madinah tu tuan-puan, ekonomi mereka itu bergantung kepada kurma mereka. Kurma zaman itu mahal. Kurma boleh buat bahan untuk kita tukar beli unta, sistem barter. Saya ada kurma, tuan ada unta, saya boleh tukar dengan tuan. Beli unta tu. Unta tu kalau hari ni kereta tuan-puan ni, beli kurma dengan kereta. Madinah pada ketika itu adalah pusat kurma dunia. Jadi ekonomi kerajaan Islam, ekonomi orang-orang Islam yang ada di Madinah bergantung kepada kurma. Hei, bila panas tuan-puan, bila panas kurma makin nak masak, tiba-tiba Nabi SAW ajak. Bila ajak keluar, mereka nak tuai kurma bila? Itu ujian tuan-puan pada mereka. Ekonomi mereka akan drop, sebab mereka tak ambil kurma. Kecuali siapa yang nak duduk di Madinah, boleh ambil kurma tu, boleh jual daripada dapat duit. Tuan-puan. Satu daripada segi ekonomi, yang kedua daripada segi sumber makanan. Kurma di sisi masyarakat Arab Madinah, mereka akan simpan buat stok makanan. Boleh tahan setahun, boleh tahan 2 tahun. Kurma yang basah mereka makan, kurma yang kering mereka simpan. Ibu ayah sekalian, kurma ni penting. Tiba-tiba Nabi ajak keluar. Oh, susah. Keluar pergi mana? Perang. Ibu ayah sekalian, perang Tabuk. Nak lawan dengan Rom. Pasal apa Rom nak serang kita? Pasal apa Rom ulun sangat nak serang Nabi? Ada 2 tujuan. Satu, nak balas balik kekalahan Rom pada peperangan Mu'tah tahun lepas. Tahun yang ke-8 ada satu perang nama perang Mu'tah. Nabi tak pergi, Nabi hantar jeneral perang Nabi SAW. Tapi dalam perang Mu'tah tu tuan-puan, Rom kalah. Dan Rom nak balas balik. Perang Mu'tah tahun 8, tahun ke-9 perang Tabuk, Rom nak balas. Pertama. Yang kedua, Rom nak serang dengan tujuan mereka ini merasa terancam dengan kekuatan kerajaan Islam Madinah yang mereka nampak tu dah makin lama makin berkembang. Makin lama dakwah Nabi makin berkembang, jajah takluk Nabi makin berkembang, kekuasaan kerajaan Islam Madinah makin kuat. Kerana itu Rom nak serang Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad tak biar tu apa. Nabi umum dan Nabi terus memotivasikan sahabat-sahabat Nabi SAW untuk mereka terus menyumbang kepada kerajaan. Supaya dengan duit itu Nabi SAW boleh guna nak beli kelengkapan ketenteraan. Khususnya tuan-puan, Nabi nak beli tunggangan. 30,000 tentera. Tunggangan nak perlu 30,000 lah kalau ada.
Tapi tuan-puan, dalam sejarah perang Tabuk ni, besar mana pun sumbangan sahabat Nabi, tunggangan tak cukup. Mereka pergi 626 kilo tu, 18 orang tentera terpaksa kongsi satu unta. 18 orang tentera terpaksa kongsi satu unta. Jalan sat kilo 2 turun, hang pula naik. Jalan pula kilo 2 turun, hang pula naik. Gila tuan-puan, 18 orang. Kira-kira waktu itu susah. Sahabat Nabi bukan tak menyumbang. Kalau yang miskin sumbang cara miskin, ada yang menyumbang secupak gandum, ada yang menyumbang segantang kurma, ada yang menyumbang setengah gantang kurma, ada yang menyumbang segenggam kurma. Ibu-ibu yang ada di belakang, mereka menanggal perhiasan yang ada di telinga mereka daripada anting-anting. Mereka ambil rantai mah mereka ambil gelang mereka yang mereka dapat waktu mereka kahwin dulu, mereka pergi bagi dekat Nabi. Ya Rasulullah, ini sumbangan kami kepada perang Tabuk. Tuan-puan. Yang tu, yang ada kemampuan tak ada kemampuan, ikut mereka lah. Mereka bagi tuan-puan. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya, seumpama Sayyidina Uthman juga memberikan kepada tentera Islam. Bahkan dalam perang Tabuk paling tinggi sekali sumbangan ialah Sayyidina Uthman. Nabi SAW tuan-puan naik atas mimbar. Nabi kata, siapa yang mempersiapkan tentera Tabuk, baginya syurga. Nabi janji syurga tu. Siapa yang sumbang dalam perang Tabuk, masuk syurga. Sayyidina Uthman duduk bawah, tuan-puan, dia bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor kuda. Dengan 100 ekor kuda tu bukan kuda saja ya Rasulullah. Kuda sekali dengan pelananya, sekali dengan kelengkapan ketenteraan, baju besi, topi besi, pedang, perisai, anak panah, pemanah, semua. Alat panah semua dia bagi. Tinggal tentera saja. Semua dia bagi tuan-puan. Macam kita dah ni, kita sponsor, ya Rasulullah aku bagi kereta, sekali dengan minyak, sekali siap servis, sekali semua. Macam tu dah lebih kurang. 100 ekor kuda tuan-puan. Banyak. Nabi SAW kata, bagus apa yang engkau lakukan wahai Uthman. Nabi doa kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman duduk. Nabi ulang pula kali kedua. Siapa yang mempersiapkan tentera Tabuk, baginya syurga. Sayyidina Uthman bangkit kali lagi. Ya Rasulullah, 100 lagi tambah. 100 lagi. 200 dah. Ulang kali ketiga, Sayyidina Uthman bangkit. Ya Rasulullah, 100 lagi tambah. 300 dah. 4 kali, 5 kali. Nabi ulang 10 kali tuan-puan. 9 kali Sayyidina Uthman bangkit. Ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor kuda sekali dengan kelengkapan. Cuma kali yang ke-10 tu beza sikit lah. Bila Nabi SAW ulang kali ke-10, Sayyidina Uthman bangkit. Ya Rasulullah, kuda aku tinggal 90 saja. Sebab sebelum ni 9 kali dia duduk bangkit, dia duduk ulang, ya Rasulullah aku bagi 100 ekor, aku bagi 100 ekor, aku bagi 100 ekor. Kali terakhir tu, ya Rasulullah aku dah 90 ya. 90 yang tu kuda lah aku dah 90 ni saja ya Rasulullah. Boleh tak aku tambah dengan unta 10 ekor? Bagi. Ibu ayah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang Sayyidina Uthman, mulai pada hari ini tidak ada perbuatan yang akan memudaratkan Uthman bin Affan. Tidak ada yang menghalangnya daripada dia masuk syurga. Namanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ulama secara khilaf tentang sumbangan yang telah diberikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan tuan-puan. Ada yang kata dia bagi 900 ekor unta. Tadi saya sebut kuda. Ada ulama kata tak, bukan kuda, unta sekali dengan kelengkapan. Ada yang kata Uthman ni dia bagi 1000 dinar. 1000 dinar ni 800,000 ringgit. Ada yang kata dia bagi 940 ekor unta dengan kelengkapan campur dengan 10,000 dinar. 10,000 dinar tu tuan-puan lebih kurang 8 juta ringgit dia bagi kepada Nabi SAW. Dan dia lah sahabat Nabi paling banyak menyumbang dalam peperangan Tabuk. Sayyiduna nama ada seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Asim ibnu Adi. Dia bagi lebih kurang 90 wasak kurma. Berapa tu? 90 wasak kurma tu tuan-puan, kiraannya hari ni 9.81 tan kurma. Yo, tan tu 9.81 tan kurma untuk makan. Sayyidina Umar, waktu Nabi SAW umum, Sayyidina Umar ni dia kata dalam hati dia, Aisyahku, kira-kira aku nak kali ni aku nak menang dengan Abu Bakar. Macam itulah dia kata. Sebab Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni mereka saling berlumba untuk melakukan kebaikan. Hari ni aku nak menang dengan Abu Bakar. Aku mesti bagi kat Nabi lagi banyak dari Abu Bakar. Dia balik rumah dia buka peti besi dia ambil separuh daripada harta dia pergi masjid. Ya Rasulullah, ini
hartaku ya Rasulullah di jalan Allah. Waktu dia masuk masjid tu, Sayyidina Abu Bakar duduk tepi Nabi dah. Dia risau orang, Abu Bakar duduk ada. Tapi dia pergi pulun, dia pergi bagi lu. Ya Rasulullah, ni hartaku, separuh daripada hartaku. Apa yang kau tinggal untuk anak isterimu wahai Umar? Aku tinggal separuh lagi lah. Kalau macam ni, ada separuh lagi dekat rumah. Baik apa yang kau lakukan wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar tengok pada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, hang buat apa? Sayyidina Abu Bakar dia nak ada apa? Ibu ayah sekalian, Nabi SAW beralih kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kau bawa? Ya Rasulullah, kau bawa seluruh daripada hartaku. Seluruh harta. Kalau dia ada sejuta dia bagi. Semua. Bikin tak ada apa. Apa yang kau tinggalkan untuk anak isterimu? Ya Rasulullah, aku tinggal Allah dan Rasulnya. Oh, tuan-puan. Sayyidina Umar kalah. Sayyidina Umar kata, mulai pada hari ini, aku tidak akan mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Sayyidina Abu Bakar selalu menang, tuan-puan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia bagi 200 uqiyah emas. Sayyidina Qais ibn Asim, dia bagi 100 ekor kuda. Bagi kepada Nabi SAW. Hatta tuan-puan yang miskin pun bagi, yang kaya pun bagi. Banyak dah tu bagi. Orang duk main menyumbang dalam Masjid An-Nabawi ni. Kita balik kepada hero kita hari ni. Hero kita malam ni nama Umair ibn Sa'ad. Budak tu nama Sayyidina Umair yang duk semayang dengan ayah dia, nama Al-Julas. Al-Julas sudah selalu bawa anak dia kan. Umair ni duk tengok dah kawan ni main bagi kat Nabi, kawan ni main bagi kat Nabi, kawan ni main bagi kat Nabi. Dia rasa seronok. Tapi dalam masa sama dia rasa heran. Mana ayah dia? Ayah tiri dia lah. Ayah tiri dia Al-Julas tu salah seorang orang kaya kota Madinah. Pasal apa tak main bagi apa kat Nabi? Tak main menyumbang apa pun, tak infak apa pun fi sabilillah. Mana ayah dia ni? Dia heran tuan-puan. Dia balik ke rumah, dia cerita kat ayah dia, ayah, Nabi umum kita nak pergi perang Tabuk, kemudian sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Osman bagi sekian, Abdul Rahman bin Auf bagi sekian, Sayyidina Umar bagi sekian, Sayyidina Abu Bakar bagi sekian, semua bakat bagi. Tapi cik tak nampak ayah pun. Tuan-puan saya cerita tadi, cerita utama kita malam ni tentang Umair ibn Sa'ad. Jadi Umair ni dia balik ceritalah benda-benda yang dia nampak di masjid tu kepada ayah dia. Ayah dia buat dek aja. Kawan ni bagi sekian, kawan ni bagi sekian, ayah dia buat dek aja. Habis Sayyidina Umair, budak baru umur 9 tahun, 10 tahun. Main cerita kat ayah dia, excited lah tuan-puan dia. Ayah dia buat dek. Sampailah dia habis cerita kat ayah dia respon kepada dia. Apa yang ayah dia kata tuan-puan? Ayah dia kata, dengar sini wahai Umair. Dengar sini wahai Umair. Kalaulah benar Muhammad itu Nabi, kita yang percaya kepada Muhammad bahawa dia Nabi, kita lebih bodoh daripada keldai. Dia pasal apa dia kata begitu? Ya kan tuan-puan? Al-Julas ni setahu Umair, si budak kecil, ayah dia ni baik. Setahu ya, memang ayah dia baik. Tiba-tiba ayah dia boleh buat keluar perkataan menghina Nabi Muhammad. Ayah dia kata, Umair, kalau betul Muhammad tu Nabi, kita hak percaya kepada Muhammad bahawa dia Nabi, kita ni teruk daripada keldai, kita bodoh daripada keldai. Tuan-puan, budak umur 9 tahun dengar perkataan macam tu daripada ayah tiri dia. Perhatikan bagaimana kebijaksanaan Umair bin Sa'ad. Waktu tu baru umur dia 9 tahun. Walaupun umur dia muda, tetapi cinta dia kepada Allah dan Rasul, semangat dia untuk membela Nabi SAW itu begitu tinggi. Ibu ayah sekalian, bila dia dengar lagu tu, terus dia trigger, terus dia jadi tak keruan, terus otak dia berfungsi, berjalan seperti kalkulator mengira angka matematik. Dia fikir, ayah dia ni hina Rasulullah. Dia sayang ke ayah dia, tapi dia sayang kat Rasulullah lagi. Macam ni tak boleh ni, nak kena habaq dekat Rasulullah ni. Tapi kalau dia habaq kat Rasulullah, ayah dia akan jatuhlah maruah. Ayah dia akan jatuhlah ayak muka. Dia akan malu ke ayah dia. Tapi takkan tak bagi tahu Rasulullah. Ini adalah penghinaan kepada Rasulullah. Ini pengkhianatan kepada Rasulullah. Tuan-puan, budak baru umur 9 tahun, tapi dia boleh fikir macam tu. Perhatikan tuan-puan, bagaimana cerita Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pergi kat ayah dia. Dia pergi kat ayah dia. Dia pijak masa asap, dia pergi kat ayah dia. Ayah, cik nak abang, cik nak pergi jumpa Nabi. Selesai, cik nak abang kat Nabi apa yang ayah cakap tadi. Ketahuilah wahai ayahku, demi Allah, tidak ada orang yang lebih aku cintai selepas Rasulullah melainkan ayah. Cik paling sayang sekali lepas Nabi, cik paling sayang ayah.
Tapi kerana ayah telah mengeluarkan perkataan-perkataan nista, penghinaan, pendustaan kepada Nabi SAW, hal ini bersedia ayah cik akan pergi bagi tahu Nabi. Ayah dia dengar perempuan ini, budak umur 9 tahun, takkan Nabi nak percaya. Budak baru umur 9 tahun dia pergi ke Masjid An-Nabawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila pergi Masjid An-Nabawi, dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu tu ramai Masjid Nabawi itu ramai sebab persiapan untuk perang. Nabi SAW tidak ada bangunan Kementerian Pertahanan, kemudian tak ada. Jadi situlah tempat Nabi SAW menjadi mahkamah ke apa ke situlah. Ibu ayah sekalian, dalam Masjid Nabawi ada Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi yang setia dan ikhlas, ada orang-orang munafik. Orang munafik ada. Tapi saya mak tuan-puan orang munafik perangai dia tak menyumbang. Orang munafik perangai dia, Nabi SAW umum cara manapun mereka tidak akan menyumbang. Bahkan mereka kata pula kepada orang-orang yang menyumbang kepada Nabi. Ada satu orang lelaki kaya bawa main satu karung, satu beg. Dalam beg tu ada emas, ada permata, ada duit cash, ada kad bank, ada semualah. Dia buh semua orang tu, dia lungguk depan Nabi. Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Orang munafik tengok, mereka kata kepada kawan tu, alah, menunjuk-nunjuk pula. Ini riak lah ni. Nak menunjuk lah ni. Bagi banyak ni. Kata, ada satu orang lelaki-lelaki lain miskin. Dia main kepada Nabi bagi segenggam kurma. Dan itu saja harta yang dia ada. Miskin segenggam kurma yang dia bagi. Orang munafik kata pula, alah, segenggam kurma boleh buat apa? Balik segenggam kurma boleh buat apa? Kata tuan-puan, itu perangai orang munafik. Nak menyumbang, tak menyumbang, jauh sekali panggang daripada api. Tapi kata tu laju, komplain cukup mau, laksana tak mesti. Itu apa yang berlaku kepada pembenci-pembenci masjid yang ada pada hari ini. Kata kepada kita ni, orang buat kerja ni, kata macam-macam. Try buat tengok sekali, tak berani. Tapi begitulah lumrah kehidupan tuan-puan. Takkan ada orang yang suka kepada kita, takkan ada semua orang suka pada kita. Pasti akan ada orang tak suka pada kita. Kita buat apa pun tak kena. Kita duduk tak kena, kita berdiri tak kena, kita hidup tak kena, kita mati pun tak kena. Kita hidup dia kata, kita mati pun dia kata. YouTube pun ada simbol like, ada simbol dislike kan? YouTube. So biasa tuan-puan. Orang munafik perangai dia gitu. Umay bin Sa'ad masuk, jumpa Nabi SAW. Ni ada sahabat Nabi, ada orang munafik pun ada. Orang munafik tu tuan-puan, duk tengok lah. Dia pun tengok Umay ni masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab salam. Umay bin Sa'ad pun bagi tahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni duk tengok sahabat-sahabat Nabi SAW bagi sekian-sekian kepada Nabi. Kemudian saya pun seronok, saya balik rumah, saya bagi tahu ayahanda saya Al-Julad bin Suwaid, sekian, saya cerita bagi habis. Ayahanda saya buat doa. Sampai ayahanda saya bagi tahu, kata siapa yang percaya kata Muhammad tu Nabi, dia lebih bodoh daripada keldai. Ayah saya tu telah pun menghina Rasulullah. Saya tak tahan, saya memang bagi tahu Rasulullah. Rasulullah dengar tak tuan-puan? Rasulullah dengar. Ibu ayah, sekalian pengajaran kita kepada kita ni, sebagai seorang pemimpin ke, sebagai seorang pimpinan sekolah ke, pimpinan syarikat ke, pimpinan organisasi ke, kita duduk atas lah kan. Kita nak selesai masalah, kita mesti dengar. Walaupun masalah tu daripada orang bawahan. Ini budak tuan-puan, dia bukan ada pangkat apa pun. Bukan pangkat dalam kerajaan pun. Bukan pangkat dalam ketenteraan pun. Budak yang selalu main masjid aja. Sahabat Nabi semua kenal lah budak ni, budak baik lah. Umay bin Sa'ad ni main cerita kat Nabi, Nabi dengar lah. Nabi dengar. Tapi Nabi percaya ke terus? Tak. Nabi tak percaya terus. Nabi panggil sahabat Nabi yang lain. Hampa pergi panggil bapak dia. Al-Julad ibn Suwaid pergi panggil dia. Panggil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila panggil, masuk kan. Nabi tanya kepada Al-Julad pula. Ini pengajaran kita ni. Kita duduk atas ni, kita nak selesai masalah ni. Kita kena dengar dua pihak. Sebab Nabi dengar. Budak pun Nabi dengar. Orang kaya pun Nabi dengar. Kalau kita duduk di tempat Nabi, boleh jadi budak kita tak dengar. Budak bukan ada pangkat apa pun. Orang kaya kita dengar. Sebab Al-Julad ni kaya. Dia sahabat Nabi. Dia kaya tuan-puan. Kawan kita pula. Al-Julad ni anak dia budak. Bukan ada apa pun. Nabi tak ada kepentingan tuan-puan. Tapi kalau kita mungkin kita ada kepentingan. Orang kaya ni kita percayalah. Nabi panggil dia. Nabi tanya dia betul ya. Betulkah apa yang aku dengar daripada mulut anak kamu ini wahai Julad, bahawa kamu telah memperkatakan perkataan sekian. Julad ni orang kaya tuan-puan ya. Dia jawab apa kepada Nabi?
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, Umair telah berdusta dan telah mereka cerita kepada saya. Saya tak sebut perkataan macam tu pun, dia mereka yang budak ni. Dia menafikan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia murung depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu tuan-tuan, keadaan yang agak sedikit bising di dalam masjid, semua jadi diam. Mata yang berada di dalam masjid semuanya tertumpu kepada Sayyidina Umair ibn Sa'ad dan juga Julah. Waktu tu dah jadi kes dah tu. Semua pekat dia tengok ni. Seolah-olah mereka semua nak baca apa yang ada dalam minda dan hati Umair dan juga Julah. Tuan-puan, orang-orang munafik mula berbisik di belakang. Orang munafik ni selalu duduk belakang. Kalau mereka masuk perang pun mereka duduk belakang. Mereka tak mau mati. Kalau masuk perang pun, masuk perang mereka itu kerana ingin harta rampasan perang. Sebab mereka tahu kerajaan Nabi dan tentera Nabi kuat. Masuk perang mesti menang. Jadi mereka join dapat juga duit. Tapi mereka duduk belakang. Itu panggil munafik. Duduk belakang tu, orang munafik ni mula berbisik-bisik. Tiba-tiba kata satu orang lelaki, Umair, hang ni tak patut tu ya. Apa hang duduk cerita pada Pak Tiri hang ni? Pak Tiri hang duduk kutip hang, belah hang, bayar yuran sekolah hang, bagi hang masuk kafar. Lepas tu bagi yuran bagi duit belanja tiap-tiap hari. Daripada hang miskin sampai hang lari dapat senang. Daripada kasih sayang pak hang tu, sanggup hang tak patut hang duk kata pula pak hang duk mereka cerita fitnah lagu ni. Oh tuan-puan, Umar bin Sa'ad waktu tu budak baru umur 9 tahun, riak kawan. Riak. Dia menangis pada ketika itu. Ada sahabat Nabi yang setia dan ikhlas. Mereka tahu bahawa Umar bin Sa'ad budak baik. Dia pun lawan balik munafik, berkata, mana ada kami kenal orang Umar macam mana. Tapi Nabi SAW diam. Nabi SAW diam pada ketika itu. Ajulas ibn Suwaid, waktu tu tuan-puan, dia tambah lagi. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah tak percaya, saya boleh sumpah. Sebab Nabi duduk diam. Dia kata tadi, Umar ni tipu. Mereka cerita terhadap saya. Saya tak pernah kata macam tu pun. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah tak percaya, saya boleh sumpah. Yang Umar ni menangis lah. Sambil-sambil dia nangis tu, dia angkat tangan dia doa. Budak Umar ni, ya Allah, turunkan ayat Al-Quran, keterangan daripadamu, membuktikan bahawa apa yang aku cakap kepada Nabi itu benar. Apa yang aku bagi tahu Nabi itu benar, wahai Allah. Doa macam tu sambil matanya bercucuran air mata. Ibu ayah sekalian, Al-Julas tadi dia nak sumpah. Dia kata, Rasulullah, kalau Rasulullah tak percaya, saya boleh sumpah. Nabi tak kata apa. Dia kata, ni bila Nabi tak kata apa, Al-Julas ni kata, ya Rasulullah, demi Allah. Dia bersumpah. Nabi tak suruh dia sumpah pun, dia yang pulun. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tak kata macam tu pun. Demi Allah, anak aku menipu. Demi Allah, dia mereka cerita terhadapku. Demi Allah, dia menjatuhkan maruahku. Demi Allah, dia jatuhkan air mukaku. Demi Allah, dia sumpah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selesai saja bersumpah, Al-Julas ni kata sumpah, semua mata tertumpu kepada Umair ibn Sa'ad, budak kecil. Nak buat macam mana ni? Nabi nak kata apa ni tuan-puan? Ibu ayah sekalian, waktu tu Nabi SAW turun berada dalam satu keadaan yang disebut sebagai sakinah. Nabi duduk dalam satu keadaan duduk yang mana bila Nabi duduk macam itu, sahabat Nabi semua faham bahawa turun wahyu, turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Turun wahyu kepada Nabi ada beberapa bentuk, ada beberapa rupa dan cara. Tak kala Nabi SAW diturunkan wahyu, ada ketika Nabi dengar bunyi loceng kuat, teng kuat. Ada tak kala Nabi SAW dengar seperti bunyi lebah macam tu. Nabi SAW tuan-tuan bila turun wahyu, benda tu berat kepada Nabi SAW. Kerana kata Allah bahawasanya wahyu ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kalau kami turunkan wahyu ke atas satu bukit, kamu akan tengok bukit itu hancur, berkecai. Takut pada Allah. Nak baca wahyu itu berat. Nabi SAW dia turun wahyu, dia akan tunduk. Ni naik berat ni kat muka Nabi SAW. Tutup apa nama muka Nabi SAW. Macam tu tuan-puan. Tapi bila jadi macam tu, sahabat Nabi semua tahu, semua dia duduk diam sebab turun wahyu kepada Nabi. Habis dia turun wahyu, Nabi baca ayat yang telah pun saya bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 74.
Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Sampai Nabi SAW baca firman Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan perkataan yang buruk terhadapmu wahai Nabi Muhammad, sedangkan mereka kata jadi tuan-puan, ayat Quran itu telah membenarkan Sayyidina Umair ibn Sa'ad. Ayat Quran itu adalah jawapan direct daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Al-Julas tadi bersumpah dengan sumpah yang muhung. Sumpah dengan nama Allah tapi muhung. Bahkan Allah reveal pula satu plan. Kata Allah dalam ayat yang sama, wa hammu bima lam yanalu, dan mereka itu berazam untuk melakukan perkara yang mereka tidak dapat mencapainya, iaitu membunuh wahai Nabi Muhammad. Allah bagi tahu kat Nabi bahawa mereka ni plan kata bunuh Nabi SAW. Dahsyat tu ayat ni, surah Taubah ayat 74. Kira-kira ibu ayah sekalian, bila Nabi baca ayat tu sampai habis, tahulah, kantuilah kata Al-Julas tu menipu Umair ibn Sa'ad. Cakap betul, Al-Julas yang tipu. Sumpah dengan sumpah yang palsu. Itu adalah larangan yang besar dalam Islam, tuan-puan ni. Habis baca ayat Al-Julas tadi, dia jadi tak keruan, dia jadi cacing kepanasan. Kantoi? Nak buat macam mana? Kantoi kata dia tipu. Terus dia kata, bal atubu ya Rasulullah. Bal atubu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku taubatlah. Aku taubat, aku tipu Rasulullah, aku tipu. Tadi beria-ria sangat. Kata dia lah hak betul. Sampai sumpah, Nabi tak suruh sumpah pun dia sumpah. Akhirnya turun ayat Quran, dia kata bal atubu ya Rasulullah, bal atub, bahkan saya bertaubat. Ya Rasul, tolonglah minta doa pada Allah supaya Allah mengampunkan dosa saya ya Rasulullah. Nabi tak kata apa dah. Nabi beralih tengok Sayyidina Umair ibn Sa'ad, budak kecil, anak tiri kepada Al-Julas. Walaupun usianya kecil, tetapi cintanya kepada Allah dan Rasul begitu tinggi, tuan-puan. Nabi tengok kepada Sayyidina Umar ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, terus namun sikit je tuan-tuan. Selepas Nabi tengok Umar bin Sa'ad, Nabi pegang telinga dia. Nabi kata, wafat uzunaka ya ghulamu ma sami'at wa saddaqaka rabbuka. Wahai budak, telah benar apa yang telah telingamu mendengarnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan perkataan yang kamu dengar. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan apa yang kamu dengar. Jadi ibu yang sekalian, ini adalah pujian kepada Umar bin Sa'ad. Ayat itu turun membuka pekung di dada Al-Julas ibn Suwaid bahawa dia menipu dengan nama Allah. Ayat itu turun mengiktiraf kejujuran Sayyidina Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, walaupun dia masih kecil. Nabi pegang telinga dia. Nabi beritahu bahawa dia seorang yang jujur. Al-Julas ibn Suwaid, tuan-tuan, apa punca dia jadi macam tu? Jawapannya ialah kerana dia tersilap pilih kawan. Asalnya dia seorang sahabat Nabi yang setia, dia kawan dengan orang-orang munafik. Akhirnya dia juga menghina Rasulullah SAW. Silap pilih kawan. Bila silap pilih kawan, dia jadi munafik. Macam itulah perangai dia, tuan-puan. Tetapi selepas daripada kejadian ini, Al-Julas ibn Suwaid telah meninggalkan kaum-kaum munafik dia. Ditinggal kaum-kaum munafik dia, dia jadi sahabat Nabi yang baik dan jadi sahabat Nabi yang setia. Setiap kali di-mention atau disebut nama anak dia, Umair bin Sa'ad, di depan dia, dia akan kata, moga Allah merahmati Umair. Umair telah menyelamatkan tengkukku daripada api neraka. Julas ni dah bertobatlah, dia jadi baiklah, tuan-puan. Dosa yang dia buat tu besar. Sebab dia telah menghina Rasulullah. Satu, menghina Rasulullah dengan perkataan kufur. Seorang tu dia beriman, bila menghina Nabi SAW, tapiak, tuan-puan. Dan jatuh murtad tu melalui beberapa cara: perkataan, perbuatan, i'tiqad. Jadi menghina Nabi SAW ialah kufur melalui perkataan. Satu, dia hina Nabi. Kedua, dia muhung Nabi SAW. Dia muhung tu pula, tuan-puan, bukan muhung orang biasa, muhung Nabi. Tahu? Dosa tu besar tu, saya muhung tu, muhung Nabi. Kemudian dia muhung pula, muhung Nabi dalam masjid. Dia muhung kat parking lot tu, dosa dah. Dia muhung dalam masjid, dia lagi dosa.
Tuan-tuan jadi yang jelas tu dosa dia besar tu. Dosa dia besar. Kemudian dia bohong pula dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Allah beritahu dalam Quran, tuan-tuan. Kerana pembohongannya itu. Jadi itu tuan-tuan pengajaran yang kita boleh dapat. Daripada peristiwa ini atau daripada kejadian ini, Nabi SAW dengar daripada dua pihak. Kemudian tak boleh bohong. Tak boleh bohong dalam masjid, tak boleh bohong depan Nabi, tak boleh bohong dengan nama Allah. Bersumpah dengan sumpah yang palsu. Yang itu dosa, tuan-tuan. Dan kita boleh juga dapat pengajaran daripada kisah ini bahawa Sayyidina Umair bin Sa'ad adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang diiktiraf kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat ya sekalian, saya rasa sekadar itu kongsian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya jemput tuan-tuan, puan-puan, buat ya sekalian untuk pergi subuh di Masjid Hana esok sebab saya kuliah di sana. InsyaAllah saya akan kupas dengan kupasan yang lebih teliti tentang peperangan Tabuk esok ni. Malam ni kira trailer lah sikit je tu. Banyak lagi tuan-puan esok saya akan ceritakan di Masjid Al-Hana. Kalau tak habis di Masjid Al-Hana saya kuliah subuh ni tak ya. Tak boleh lama-lama. Kalau tak habis Masjid Al-Hana kita sambung lagi Syaidi. Tak perang noh. Sebab perang Tabuk ni panjang tuan-puan kisah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat daripada pertemuan kita yang ringkas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, manfaatkan kami dengan ilmu yang telah Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.